اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون في خزائن الله نور وتكون لنا وللمؤمنين فرجا وفرحا وسرورا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل وسلم وبارك على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإضلاله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بواليه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم الله. الحمد لله ثم الحمد لله والشكر لله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو أنت التعلم والتعاليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، الدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. InsyaAllah 8, 10, 11 InsyaAllah kita lalu sampai 8.30 lebih kurang ya, dalam masanya. Dan seperti biasa kalau sekiranya tuan-tuan dan puan ada sebarang pertanyaan dan persoalan di penghujung sesi boleh buat demikian, okay? Demikian juga lah kalau ibu ada dalam sesi online kita pada malam ni. Mungkin ada juga jemaah Suau Bingin yang tak dapat hadir, ingin dia mengikuti sesi live juga malam ni ya. Kalau ada yang ikut sekali itu jangan lupa, kalau nak tanyakan soalan boleh tanya soalan, jangan lupa untuk nak foto-foto skrin, copy link, share ya, sebagai bermanfaat dengan setiap perkongsian yang kita buat. Baik. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala membalas, boleh menggunakan balas terbaik buat tuan-tuan dan puan. Jazakumullah khair katsir. Baik. Ketiga, sebab ketiga ya. Sebab yang ketiga, bagi keterusan mengerjakan ma'al Isra. Isra ni keterusan, berlanjutan. Dia buat tak henti, straight forward. Dan akhirnya menjadi kebiasaan tuan. Bila dah menjadi kebiasaan, maka 5 perkara ni lah menyebabkan seseorang tu dia payah nak bertaubat. Hati tu tak ada lagi dah, tak terbuka lagi nak ingin, tak terasa ingin panggil, walaupun berkali-kali datangnya panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Dan sebelum ni kita dah bincangkan tuan-tuan dan puan, panggilan Allah Taala tu macam mana tuan? Di saat kita menerima apa sahaja musibah, kesakitan,
dan hati kita tak tenang, itu pun juga adalah merupakan salah satu wake up calling, panggilan ataupun jentikan manja daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah kita tak lapang, dah kita tak tenang, dah kita tak senang hati kita, tak tenteram hati kita. Sedangkan dalam Al-Quran, salah satu jalan kita nak mendapat ketenangan yang kekal abadi adalah bila mana kita ingat Allah. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bila mana kita mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ingatan itu bukan sekadar di sini dalam umpannya, turun ke dalam hati, dirasakan ke dalam jiwa kita. Saat itulah bila mana berpadunya ingatan dengan perasaan kita. Ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rasa tuan-tuan amat? Ada rasa. Ada rasa. Ya, kerana kita datang daripada Allah, kita kejadian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Kita ada ikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pernah berdialog, ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di alam arwah lagi, alam durri ketika itu. Di sana kita berada pada subi Nabi Adam alaihissalam. Dan kita dah jawab. Di situ dah terikat perjanjian, dah termateri antara perjanjian antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah ada dah connection, hubungan kita dalam empat. Nah, dan di saat kita dilahirkan, maka hilang ingatan tersebut. Bila kita nak dapatkan kembali ketenangan, ketenteraman, maka berbaliklah kepada Tuhan yang menciptakan kita. Hanya dia sahajalah yang mampu untuk mengurniakan kedamaian, ketenangan dalam jiwa kita. Tapi getaran itu pun dah tidak sahih, kan? Zikir dengan lidah, ingat dengan akal kita, rasa dengan jiwa kita. Zikir dan fikir. Bila ada zikir, ada sebutan, ada fikir tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila fikir tentang Allah, tak semestinya Allah. Mulut itu dengan Allah sahaja, tak. Dengan kita melihat kepada sesuatu, mengingatkan kembali kepada asal usul kejadian kita. Jadi connection. Kita tengok sesuatu, benda yang kita lihat itulah dia menjadi panggil trigger point. Kita tengok ini kejadian. Maka bila kejadian pasti ada terjadi, dan kita juga adalah merupakan kejadian. Fikir kembali dan rasa ketenangan. Okey. Dan kesemua ni dia akan dapat bila mana kita dah berjaya sucikan jiwa kita. Betul, adalah sebab kenapa seseorang tu dia payah sangat dapat kembali pulang pada Allah Ta'ala, sebab mungkin dah hati tu dah terlampau kotor ataupun sampai dapat karat. Ya, jadi kita mudah-mudahan kita minta pada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala bersihkan, hilangkan kekaratan penghalang-penghalang tersebut. Ini penghalang, 5 penghalang. Yang pertama kita dah bincangkan apa dia, tuan-tuan dan puan. Pertama, seksaan. Yang dijanjikan itu bertangguh. Yang pertama, yang pertama adalah tangguh. Berseksa yang dia tangguh. Tabiat manusia bermudah-mudah gambaran tiada tunai. Dia take for granted. Nanti yang pertama, take for granted. Faham? Nak? Faham tak? Tak faham? Bermudah-mudahan. Bahasa Melayu kita ambil T lah kan. Kita nak take for granted. T yang pertama. Ini penghalang. T yang pertama, tulis kan. Okay. Kasih. Lima, penghalang taubat. Taubat adalah perbuatan. Ini adalah perbuatan ini lahir daripada sifat keinginan yang sangat kuat, rasa terpanggil nak pulang. Bukan tak semestinya ada dosa besar dulu barulah rasa pulang kembali, tidak. Kerana Nabi SAW tak ada dosa. Betul? Nabi kan maksum, tak ada dosa besar kecil, tapi dalam satu hari Nabi tak tinggal. Satu riwayat kata 70 kali. Dan riwayat yang lain 100 kali. 100 kali sehari. Itu Nabi yang dipelihara oleh Allah Ta'ala, tak ada maksiat pun, tapi rasa nak pulang, ada keinginan bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, pulang kembali, rasa panggil pulang. Itu rasa tu yang akan mendorong seseorang untuk mengungkapkan yang mana, maka ungkapan yang akan terkeluar daripada perasaan itu adalah Astaghfirullah.
Astaghfirullahaladzim. Itu kalau istighfar. Itu kan kalau taubat istighfar. Dia ada isyarat kita nak pulang kembali setelah kita buat, kalau kita buat salah kita pulang, kita buat taat bersama juga, kita nak kembali pada Allah. Malam ni tuan-tuan bila kita buat solat ibadah tak ada, kalau seandainya tak ada rasa kita nak pulang balik, kita sama Allah Ta'ala di dalam solat kan, betul? Minggu kita mengaji tapi dalam hati tak ada perasaan pun tuan-tuan nampak. Baca sekali baca ni dalam solat ni Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam tu, tak ada rasa. Apalah gunanya ibadah tu pada kita tuan-tuan nampak. Lepas tu Tuk Syahid Al-Fatani jelaskan dalam kitab Munatul Musalli, kalau tuan-tuan nak belajar sini kan. Dan tu solat bukan hanya sekadar luar, bukan perbuatan pergerakan badan, tunduk, angkat, tunduk, sujud, bukan sekadar perbuatan itu saja luaran. Bahkan dia ada dia punya dalaman, batin. Ini juga dinyatakan dari Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, ibadah yang batiniyah, ibadah yang batin, bukan faham batiniyah, ibadah yang batin, dalaman, ada rasa, macam makanan, ada manis, ada masam, ada lemak, ada rasa. Demikian juga ibadah, ada rasa. Maka taubat salah satu rasa. Sifat dalaman dia ada rasa nak balik, ya Allah, nak pulang, ya Allah, tak sabar nak bertemu denganmu, ya Allah. Ada taubat. Dan bukan seberapa banyak persoalan yang kita buat dosa, bukan berapa banyak kita buat dosa benar, ataupun berapa banyak kita buat ketaatan, tapi persoalan utama dia tuan-tuan, sekerap mana kita nak pulang kembali kepada dia. Hati kita rasa terpanggil nak pulang kembali kepada dia, itu taubat. Dia apa penghalang ni? Yang pertama, pada anak-anak tadi apa? Pulang boleh sebut? Tak tadi apa dah? Bahasa Jawa tadi apa dia? T yang pertama take for granted. Belajar jauh juga. Take for granted maksudnya apa? Yang bisa nak ambil mudah, jangan benda tu alah lambat lagi, alah buat dasar bahal, tinggal solat bahal, tak ada apa-apa, relax lah, muda lagi, kita enjoy dulu kan. Apa kau nak muda pergi belajar ke pondok, apa kau dapat relax lah, pergi kerja. Mudah-mudahan dalam satu tak tahu kan, waktu pukul jom tunggu nampak laju, datang lori dari belakang, bom. Anytime, mati bila-bila masuk. Lepas tu bila mana ada yang unsur yang pertama ni, macam mana dia punya ubat yang dikata tuan-tuan nampak, apa ubat yang pertama? Ya? Tak ada siapa pun tahu mati. Kalau kita melewat-lewatkan bermudah-mudah dan dosa yang kita buat dalam dunia ni pun, bila kita tak solat, bila kita melanggar kata Allah, ada rasa kan? Rasa kosong jiwa, rasa bersalah. Mesti ada tuan-tuan yang membantu permulaan. Kalau ada orang dia buat maksiat tapi tak rasa apa-apa, itu na'udzubillah, kita minta berlindung. Moga-moga Allah Ta'ala tak jadikan rasa itu dalam jiwa kita. Itu pertanda apa? Inna lillah. Pertanda hati dia dah inna lillah, hati dah mati, tak ada rasa. Orang meninggal tercucuk, pukul kan, kau dengan dia, cubit ke dia, potong tangan kau, ada tak rasa? Tak ada dah. Mikirlah bila hati ada tak ada rasa. Tak semestinya perkara agama kadang-kadang dalam hidup ni tuan-tuan, kita berjumpa dengan perkara hikmah, dia menyentuh perasaan, betul? Ada kata-kata yang menyentuh perasaan, the words tu dia trigger something, terdengar perkataan kan gembira, suara something. So kalau terasa dalam hati kita, itu pertanda hidup lah. Alhamdulillah, kena suburkan lagi. Tapi kalau langsung tak ada rasa, tengok orang bergaung pun apa mergaung, tak ada langsung empati. Itu yang berlaku pada hari ini tuan-tuan. Kita dalam membuli itu dah ada sebab dah mati dah, hati rasa tu dia matikan. Dia banyak sebab lah, dan faktor dia salah satu sebab dia. Bahaya tak bahaya kan? Nak hidupkan macam mana tu kalau tak macam tu? Tak mudah.
Dia anak-anak tak bersalah, tuan-tuan dan puan. Kalau anak dilahirkan dalam keadaan dia dah pandai baik kesalahan tak ada, kan? Kullu maulud, Nabi kata yuladu ala fitrah. Semua anak-anak dilahirkan dengan fitrah. Siapa yang betul menjawab benar? Nabi kata apa? Fa'abawai, dua mak ayah. Macam mana kita mencorakkan anak-anak? Karena kita banyak bagi arahan, buat tu, buat tu. Kita tak tanya apa perasaan. Kita tak pernah pun aku kan, orang dulu kan, tak pernah tanya apa yang nak tu rasa, tak. Kita tahu banyak bagi arahannya. Apa dia rasa dalam rumah? Tak ada. Apatah lagi lah kalau nak meluangkan masa mendengar apa? Membuat penghakiman. Tak kan? Dulu bukan pattern yang tu. Dan jangan jumpa orang tu kan, orang macam tu. Itulah sebenarnya kaedah pendidikan Rasulullah SAW. Tengok macam mana Nabi SAW melayani Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha. Sebelum kalau pergi mana-mana topik jauh, siapa yang orang paling pertama, yang paling terakhir sekali dia akan berjumpa, ialah anak dia. Dan bila dia balik daripada muasir ataupun daripada satu peperangan jihad, misalnya dia lah orang pertama sekali dia akan jumpa siapa, tuan-tuan dan puan? Sayyidah Al-Fatimah Al-Batul radhiyallahu anha. Nabi buat apa jumpa? Dia bawa macam tu je, tengok macam tu je, dia cium macam tu je. Tak, quality time bagi mendoakan. Itu yang berlaku, yang tak diamalkan pada hari ini. Bagi kita, kenapa kesan daripada penjajahan hal itu muncul kan? Kesan daripada penjajahan, dia dah menukar kita punya jati diri, dia dah mengubah jati diri kita dalam asal kita, berpaksikan kepada agama Islam. Sebenarnya kan, kita dah mula-mula sekali, tuan-tuan, kita bukan baru bukan pedagang macam sejarah kita tengok sejarah Melaka tu kan, bukan baru sebenarnya. Islam dah tersebar sampai ke tempat kita ni pun semenjak zaman sahabat lagi dah. Pada zaman khalifah kan pemerintahan dunia, bila mana dia adalah pemerintahan tu satu dunia, tuan-tuan, satu per 3 dunia. Impossible, mustahil lah tak sampai Islam tu dekat tempat kita. Kalau sedangkan tempat kita ni paling mudah sekali untuk nak disinggahi. Bila penjajah datang, diubah sejarah. Bila sejarah berubah habis, dia kita anggap inilah tradisi turun-temurun moyang kita, ni betul lah ni ajaran ni, inilah dia yang terpaling betul. Kalau kita tak ikut, melawan arus, maka kesan apa jadi, tuan-tuan dan puan? Anak-anak jadi robot, bukan jadi manusia lagi dah. Dia hanya kita suruh belajar. Itu yang berlaku. Okay? Jadi yang pertama, take for granted. Yang kedua baca. Yang kedua apa? Sukar meninggalkan keserapan dan keinginan. T yang kedua, tagih. Boleh tagih kan? Tagih macam tagih lah, ketagihan lah, tagih ataupun candu. Tagih. Kita ambil T. Tagih. Ketagihan, ketagih. Bila dia buat satu kesalahan ni, bila dia buat salah, ingat, alah tak apa, ini kita akan tinggal lah, ketagihan. Kalau tak buat, tak boleh duduk, tak boleh diam. Ibarat kalau kita makan apa kita selalu buat, tuan-tuan dan puan. Mungkin kalau ayah yang smoking kan, itu tak boleh tinggal. Itu dia punya habit. Mak-mak pun ada kan, habit dia makan buat pasal pinggan, betul? Ngomel kau, itu habit kan. Kalau tak buat, pasal tak kono, tagih tu, ketagihan. Kalau anak-anak ni, ya kan, ketagihan, tak dapat sehari, itu dah panggil ketagihan. Dan bila dah ketagihan dalam melakukan perbuatan yang salah ni, dalam perbuatan maksiat ni, maka itulah di antara punca dia payah nak taubat. Dia dah tak ketagih. Bila dah ketagihan, dia hilang dah rasa kesedaran nak pulang balik tu. Tak, aku dah halang-halang buat tak ada. Itu juga di antara petanda tadilah, hati dah mula ya. Kebiasaan orang ketagihan ni yang akan selalu orang panggil apa, turning point dia adalah bila kehilangan seseorang. Terbiasa macam itulah, bila mak ayah kau hilang, orang tersayang kau, biasanya kalau pukulan yang kuat sikit pun, tu baru dia akan macam kita kan. Tahap kesedaran orang tu berbeza dari tu orang bukan. Ada orang yang dia jantik sikit dah tu, dia tak rasa dah. Ada orang tak boleh jantik pun usap je dah tak rasa. Ada orang kena hempuk dulu kepala kan, barulah itu pun kadang-kadang tak juga
Ada orang jadi tak apa pun, tak salah-salah apa ada. Okey, ini biasanya tu lah. Kalau ketagihan ni, mereka dah ketagih teruk sangat lah. Yang ketiga malam ni kita sambung. Jadi ubat dia macam mana ni kalau ketagihan, macam mana tuan-tuan nampak? Apa ubat dia? Ubat dia beritahu tu contoh ubat dia kesedaran dia. Sedar. Persoalannya how kita nak timbul kesedaran. Sama ada pertama, kedua, ubat yang sedar. Kita dah bincangkan sebelum ni tuan-tuan nombor 4. First thing first kan, sebelum daripada seseorang nak berubah, kunci kepada perubahan adalah pertama sekali apa dia? Kesedaran. Sedar ni nak berubah. Kunci kepada perubahan, kunci perubahan pertama adalah sedar. Ni pertama dia sedar. Lepas tu kata wake up. Ibarat kata kau jangan tidur. Sedar. Macam mana cara sedar saya tak tahu tuan-tuan dan perempuan. Orang lain berbeza. Yang kita belajar sekarang adalah pada diri kita. Kalau tak ada, alhamdulillah. Cuma dia mungkin kita tak buat benda yang besar-besar. Betul? Macam kita bincang sebelum ni juga. Yang kecil-kecil kita anggap kecil. Macam mana? Perbuatan kecil, mulut sini. Kan? Lain-lain tak ada. Membunuh ada tak sini? Tak ada. Tak ada kan? Merompak ada? Tak ada kan? Alhamdulillah. Berzina ada tak sini? Tak ada kan? Alhamdulillah. Bila kita belajar tasawuf, kita nak praktik dalam Ramadan, sedangkan kita tak buat pembahasan ni tuan kan? Macam mana kita nak amal? Simple. Nama macam mana tuan-tuan Ramadan lihat kepada perbuatan yang salah yang kita dah bincangkan sebelum ni dah. Daripada mulut, 7 anggota ni. Mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Dan paling banyak sekali, ingat, paling banyak sekali yang menjerumuskan seorang ke dalam api neraka apa dia? Ni mulut, lidah, lisan. Sebagai Nabi kata kan, Nabi pesan ni Nabi tunjukkan sini ni, tetap atau tak apa yang puncuk yang menjahanamkan seseorang, yang membungkamkan seseorang dalam neraka nanti ni. Nabi tunjuk kat sini, kaf hada, tahan. Sahabat tanya, mulut Rasulullah masuk neraka, bahkan mulut. Kata Nabi pesan, kalau Allah sekiranya kita tak ada apa pun nak cakap, kerana ibn Mira wal Malakh yakul khairan, sama ada cakap benda yang baik ataupun yasmut, diam, kunci. Okey. Jadi sedar bahawa dia boleh ni. Yang ketiga, kita baca. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, nafa'ana bihi bi'ilmihi fi darin amin ya rabbal alamin. Ketiga, ia menangguhkan taubat itu sehari lepas satu hari, sehari lepas sehari dia tangguh. Yang ketiga adalah tangguh. Dan sambil-sambil dia bertangguh, dia kata apa? Ia berkata, aku akan bertaubat pada masa yang akan datang, dan taubat itu dalam kekuasaanku. Sama tak lebih kurang macam pertama tadi lah. Bila dia take for granted, memang dia akan tangguh. Satu, take for granted. Dua, dah ketagihan. Yang ketiga, tangguh. Procrastination Jawa. Kalau Jawa P, procrastination, betul tak? Procrastinate. Yang ketiga adalah tangguh. Tangguh sambil dia rasa bila-bila masa je. Nak taubat bila-bila masa je. Aku boleh taubat dari masa, kau tahu lah nak taubat. Apa hal kau nak heboh-heboh? Kan bila dengan ceramah ke apa, Elah terpaling alim lah kau ni, terpaling buat agama lah kau nak. Sambil mempersenda kan. Ubat dia apa tuan-tuan ubat? Tengok pada diri kita. Dia lihat. Ingat konsep kita mempelajari tasawuf adalah untuk melihat kepada diri kita. Ya, tengok diri kita tuan-tuan, bukan tengok orang lain. Tengok orang lain ibarat macam cermin. Yes. Okey. Tengok orang lain ibarat cermin. Kita tengok orang, nampak diri kita. Itu tasawuf. Kalau kita tengok orang, nampak orang, tak nampak diri kita, ilmu ni bukan ilmu tasawuf tuan-tuan nampak ni. Itu ilmu apa aku? Cikgu, ilmu tasawuf. Tasawuf orang. Kita nampak orang, lepas tu nak pula na'udzubillah min dzalik, nampak yang buruk ya. So, tasawuf dah tu. Ambil buruk.
Petanda hati kita bersih, tuan-tuan dan puan. Seperti mana yang Nabi Isa ajarkan kepada sahabat dia, Hawariyun. Di saat dia melalui satu jalan, kita dah bincangkan sebelum ni. Kita ni pun dah beritahu kan. Dia berjalan, lepas itu dia jumpa seekor bangkai anjing. Ingat lagi kisah? Dia jumpa seekor bangkai anjing. Sahabat-sahabat yang kata apa? Ada yang tutup hidung, kalau tutup mulut, bangkai anjing, bangkai anjing yang dah pocah perut itu. Ya, mata terbeliak dah, terkeluar kan, bulat-bulat lagi. Kita tengok macam mana? Tengok macam mana? Kan, kalau kita reaksi kita macam tu juga aku kan. Dah lah busuk, kita menjijikkan pula. Dah lah buat, tutup hidung. Tengok ya, apa Nabi Musa nak buat, dan inilah dia pengajaran kepada sahabat. Dia kata apa? Sepatah dia kata, Masya Allah, cantik sungguh gigi anjing tu kan. Tengok putih yang gigi Dalam banyak-banyak keburukan tadi, banyak-banyak benda yang tak elok tadi, tuan-tuan dan puan, kebusukan, kejijikan tadi, mata dia tertumpu kepada apa? Putih, cantik. Wah. Sekaligus mengajarkan kepada sahabat Hawariyun bahawa walaupun kita berada pada tempat yang buruk, fokus. Ini dia panggil mata, terima kasih. Mata apa? Mata lepah. Pakai ilmu mata lepah, bukan pakai ilmu mata lalat. Kalau kita dah boleh berupaya mata kita tu jadi mata lepah, silakanlah tuan-tuan dan puan. Tengok drama, silakanlah tengok drama. Tengok apa lagi, nak pergi mana? Tepi pantai, silakanlah pergi pantai. Tengok konduyung, janganlah sengaja tengok konduyung kan. Pergilah ke mana-mana, maka dia akan melihat kepada sentiasa mata tertumbuh kepada kebaikan. Tapi seandainya dia melihat pergi masjid ni, minta maaf tuan-tuan dan puan, pergi masjid, pergi surau, pergi kelas ngajian, tapi apa yang dia nampak? Kita tengok kawan tu kan, susah buruk, hangai apa macam tu. Mata nampak kekurangan orang, pada masa sama dia lupa kekurangan diri dia. Maka itu bukan yang mutasawuf. Nampak buruk dia ambil, nampak buruk dia ambil, nampak buruk dia ambil. Yang mutasawuf dia ambil yang baik. Itu mutasawuf. Yang buruk, dia nampak buruk kat orang, maka buruk dia sedar ada pada diri dia. Maka dia, bila dia sedar keburukan itu ada pada diri sendiri, pada buat, bersihkan. Itu betul-betul tasawuf. Okey. Baik. Ni seandainya kalau berlaku pada diri kita, tuan-tuan dan puan, ada simptom yang ketiga ni, ada sebab yang ketiga ni. Okey, dia betul-betul tangguh, malah itulah dulu, relax dulu. Kalau bukan maksiat yang besar sekalipun, perbuatan-perbuatan yang kecil lah. Ya, apa dia perbuatan-perbuatan kecil tuan-tuan dan puan kita buat sehari-hari ni. Boleh lewatkan contoh kan. Tangguh. Boleh buat konco. Ya, ubat dia apa? Dia berfikir dan mengetahui bahawa umurnya tiada di dalam kekuasaannya, dan boleh jadi ia mati mengejut sebelum dia taubat. Tambahan pula, jika syukur atasnya meninggalkan keinginannya pada masa sekarang, dan saya pada masa akan datang lebih lagi sukar. Tadi dia cakapkan, tak apa, bila-bila masa saja aku boleh tinggalkan benda ni. Sekarang ni boleh tinggalkan tak? Persoalan ni boleh tak tinggalkan? Ni mulut ni suka apa? Suka membinatangkan kawan yang lain kan? Boleh tak berhenti sekarang ni? Boleh berhenti tu buang tu samak tu segala binatang-binatang nanti mengelabah kayak lidah itu kan, dengan anjing yang babi atau lidah tu samak tu habis buang. Boleh? Tak boleh. Kalau sekarang pun payah, orang lagi akan datang. Lepas tu lah sekarang ni kena slow down. Bukan sekaligus. Dia takkan ada drastik, dia slow down, berhenti, perlahan berperingkat. Kalau sebelum ni zikir dia hari-hari 100 binatang tu kurangkan 90 kalau boleh bilang kan. Kurangkan sampailah dia dah kurang, dia kena tukar pula lah daripada binatang, ataupun daripada kadang-kadang ayat itu kita rasa tak berdosa pun kan. Macam contoh apa? Bangang, membangangkan kawan kau, membodohkan orang, bodoh kau, bangang kau. Tapi kita kalau orang cakap macam tu kat kita, tuan-tuan dan puan, apa rasa? Bodoh kau ni. Rasa tak? Ada tak rasa? Ada kan? Kita tak ada rasa lah. Atau petang hati tu lah. Hati nak mati lah tu.
Ya. Jadi di saat kita nak ubah dengan perlahan. Bukan tak mudah, bukan dia tak, orang kalau dia berubah secara drastik, dia perubahan tu tak akan lama lah, kebiasaan macam tu. Dia kena beransur-ansur ubah. Jadi poin dia jangan bertangguh. Ubah tu bertangguh, buat terus. Nak taubat kan? Taubat tu rasa nak pulang kepada Allah Ta'ala, pulang lah. Tak salah pun. Ketakut dah taubat, tak boleh nak buat lagi, dah salah. Tak. Ini juga adalah merupakan punca salah faham masyarakat kita. Bila sebut kata taubat, orang kurang takut. Sebab dia perasan macam tu, bila dah taubat, dia tak boleh main dengan taubat. Kalau taubat ni, hati kita bersungguh nak buat perbuatan tadi tu. Kalau kita buat maksiat, kesalahan tu, dia dah jadi kebiasaan. Kadang-kadang nak tinggal sekali, tak dapat kan? Tak apa, bagi pulang, terus buat lagi. Pulang dari taubat, tak ada masalah. Dia tidak ada istilah kalau betul-betul hati kita bersungguh nak pulang pada Allah Ta'ala, istilah main-main tak wujud, tak muncul dalam tempat. Jadi kalau memang main tu macam mana, tikam sekali tak warna. Kerana main korban kan, tak warna menyosal. Menyosal yang boleh, tak nak body lagi dah, dapat duit, bulan depan body lagi sekali. Tu betul-betul tambah sembah belacan. Tu benda kena tipu kan, body soda, body insaf, itu buat lagi, itu tambah sembah belacan namuan. Ini dia keinginan dia yang kuat, tak nak arah ulang. Kerana siapa? Kerana Allah Ta'ala, bukan kerana rugi. Jadi kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka itu telah taubat sebenarnya. Okay? Dan jika ia menanti hari yang murah baginya, pada hari itu ia melawan nafsunya, maka iaitu hari yang belum dijadikan. Kalau kita kata tak apalah, tunggulah nanti. Bila? Alah, sampai masa nanti. Bila hari itu? Dah sampai ke belum? Tak. Bila hari itu tak sampai, nak tunggu hari itu sampai dulu kau. Baru nak bertaubat daripada mulut menganjing-anjingkan orang, contoh kan, selalu membebikan orang. Nak ke nanti mati dalam keadaan Fatahi, orang kata la ilaha illallah, dia maaf ya, tuan contoh ya, anjing babi. Contoh. Nak ke tuan-tuan? Cantik ke nampak tu? Cantik ke longar tu? Ataupun memikirkan tentang orang kan, memikirkan tentang keburukan orang, bercakap tentang hal orang banyak kan. Nah, kan kita mati dalam keadaan macam tu, tuan-tuan perempuan. Kita fikir tentang hal orang pun tenang tak jiwa kita? Tak, tuan-tuan. Kuatan lagi lah di saat-saat akhir nak membuka nafas akhir tu, duk heboh dengan orang. Siapa orang tak kira lah, siapa orang tu, jiran kau, kawan kau, artis-artis kau, kan lalu medsos kau, adik-beradik kau, heboh tentang orang. Jaga diri dulu, Qu anfusakum, Allah Ta'ala ajar. Kalau kita masih lagi banyak bercakap tentang orang, tuan-tuan, lepas tu bertanda kita kena jaga, berbalik-baliklah kepada hati kita. Hati kita banyak ulang. Okay? Kita kan nak sucikan, kita nak suci hati kan, belajar tak nak suci hati. Suci hati macam mana tuan-tuan? Bukan kita banyak tentang orang lagi kita fikir, kita tentang pertama sekali, first thing first, kita nak pakai pada Allah Rasulullah. Kembali kepada ni dulu. Bukan tentang orang tua ni. Tak sudah tuan-tuan. Dan kita banyak risau apa orang cakap. Dan surah Kahfi sampai ditegur tuan-tuan. Wala tuti Allah Ta'ala, wala tuti aktsar man fil ard. Jangan kamu banyak sangat ikut orang. Apa akan jadi? Dhilluka an sabilillah. Implikasi dia, bila kita banyak wa in tuti aktsar man fil ard, yudhilluka an sabilillah, dia akan menyesatkan kau daripada jalan Allah. Ingat lagi kisah Luqman Hakim. Dua orang, bapa dengan anak yang seekor keldai. Jalan sampai tu dompet. Mula biar apa? Berdua naik keldai tak besar, tuan-tuan ni kecil keldai. Keldai himar besar, himar jangan gunung tu angkat barang kan, kecil bukan macam bodoh. Naik sampai dompet, kata apa? Orang tengok tu lah, jahat betul, zalim betul ada dua ni. Itu turun seorang menganiaya binatang, kata kan. Kesian binatang tu, kau kedingnya dua-dua. Namanya kisah binatang. Turunlah si ayah dulu, tinggallah si anak di atas, jalan lagi. Sampai tu tempat bunyi lagi. Rupa-rupa tak sudah lagi ada komen daripada netizen. Kalau kita hari ni kan, komen daripada netizen, ish, apa
Oh, hajar betul. Anak tak beradab betul lah. Ada ke ayah dibiarkan berjalan, bapa tu dah berumur dah, tak larat nak berjalan. Kenapa nak menyusahkan bapa tu dah banyak berkorban dah. Apa jadi? Turunlah anak, naiklah si ayah. Dah selesai ke belum tuan-tuan dan puan? Dia tak selesai sampai tu tempat. Bapa ni tahu betul lah menganiaya anak tu, kesian, kau cheat anak tu, patut bagi anak tu yang naik. Selesai tuan-tuan dan puan? Pergi lagi sampai yang keempat. Turun anak pula, tak naik dua-dua kan. Dah semua tak kena, naik dua tak kena, naik si ayah saja tak kena, naik si anak pun tak kena. Turunlah dua-dua berjalan kaki. Ingatkan dah kono lah tu, sebab kan dah tiga komen netizen kan, yang semua sekali itu bagi pandangan masing-masing kan, merasakan dia lah terpaling betul. Dia lah yang terpaling berpengalaman dalam hidup ini, terpaling handal dalam memberikan nasihat. Itu kan. Selahannya turunlah kedua-duanya, berjalan, jalan sampai satu tempat dan rupa-rupanya ada lagi yang berbunyi. Kata apa? Bodoh, betul-betul bodoh bapak dengan anak ni. Kalau ada tak nak naik, apa hal? Kelang-kelang tu bengong. Tak nakal lah, apa? Kata ada, tak manfaat kan? Dah hampir dah tuan-tuan dan puan. Naik dua-dua tak kono, turun ayah tak kono, turun anak tak kono, turun dua-dua pun tak kono juga. Apa yang kono sebenarnya? Pikul kaldai. Pikul kaldai. Pikul lah kaldai tu kan. Lagi pula katakanlah dipikul, dua dah turun tak kono, pikul kaldai lagi, bagang lagi kau kata kan, apa kaldai? Ada pun dipikul pula, merajukan kaldai, bagang dia pada kaldai ni, kata tahu kalau kita sembilan kan. Semua tak kono tuan-tuan. Apa yang sebenarnya yang paling tak kono sekali? Kita ikut orang tu tak kono. Tak ada pendirian. Itu menunjukkan kita tidak ada pendirian. Dah ada pendirian, buatlah. Tak kisahlah nak cakap apa. Memang semua orang ni memang akan ada tuan-tuan. Dia orang boleh memberikan pandangan, tapi pandangan pada sudut pihak dia. Ini dipanggil apa? POV, point of view kan, dalam media sosial kan. Point of view, dia hanya bagi pandangan pada apa dia fikir, apa dia rasa. Adakah dia fikir, dia rasakan kawan tu macam mana keadaan ni? Ini yang berlaku, bukan baru-baru. Berkisah daripada Hukuman Hakim, mana dalam manusia itulah dia dulu, kini dan adalah dia selangkah parti politik nak pula kan. Itulah dia manusia. Dia apa perlu kita hiraukan lagi apa orang kata tuan-tuan dan puan. Risau apa orang kata, apa nanti cakap, nanti orang tengok kita, malulah. Padahal kawan tu ada kata apa-apa, kadang-kadang tak ada kata apa pun. Bahkan kita dalam masyarakat tu kan, kita nyanyi apa orang kata, sampai kita risau pandangan orang, sampai kita tak risau pun pandangan kita terhadap diri kita sendiri. Apatah lagi lah pandangan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap diri kita. Sebab kita pandang pada diri kita, kita tahu tak tujuan kita nak buat ni untuk apa, teruskan, buatlah sampai ke penghujung. Orang nak cakap, dia ada cakap. Boleh nak senyapkan? Tak boleh. Nak komen, silakan komen. Silakan komen. Nak komen yang beruni-beruni ke, yang bodoh-bodoh, silakan. Yang penting kita ada apa? Diri kita tahu apa kita buat tentang apa. Okey. Bandingannya adalah seperti seorang yang menghendaki mencabut pohon kayu dan ia lemah daripadanya kerana kuat akarnya, maka ia menangguhkan kepada tahun yang akan datang, dan ia mengetahui pokok kayu itu bertambah besar dan bertambah kuat akarnya, dan ia bertambah tua dan lemah, sedangkan dia bertambah tua dan lemah, dan yang mereka itu sehabis bodoh. Ni kitab sebutnya sampai di bodoh. Okeylah, bagi contoh kan, tanam pokok, boleh pokok tu dia boleh masa akar tak kuat tu, kita boleh je walaupun nampak macam dah kuat sikit kan, boleh je kita nak cabut. Tapi kita buat tak apalah, tunggulah dulu, saya lama-lama apa jadi tuan-tuan, akar makin kuat, kita tenaga semakin melawak. Aku kan nak membuat kepada 30 tahun pula lagi
So lagi parah, akal dah membosar dah. Karena kalau kita tanam pokok tu apa? Pokok beringin yang tahu kan? Bentuk kocik tak nak cabut, batu besar bentuk lagi nak cabut. Senang tak? Tak senang. Demikian juga kalau kita bertahun-tahun dalam bertaubat, ini saja berlaku. Tak mudah. Pendek kata, tahun-tahun lepas keinginan itu tak akan wujud. Kebiasaan lah, di sini adat. Adapun kalau kehendak Allah Ta'ala tu bila-bila masuk, Allah Ta'ala nak panggil balik, menjemput, kan ada orang yang macam tu. Kalau dia bertuah, kita pun tak tahu kan kita bertuah atau tidak. Misalnya dia bertuah, maka dia akan kembali pulang. Kalau tak bertuah, kita ni kita rasa bertuah atau tak bertuah, tak tahu kan. Kalau kita tahu dah, kita berusaha ke arah jalan yang lebih bertuah. Itu yang ketiga. Yang keempat, ia menjanjikan kepada dirinya dengan kemurahan Allah Ta'ala dan kemaafannya. Dan ini sehabis-habis bodoh, kerana ia mengharapkan kelepasan pada ketika ia tiada menjalani jalannya. Dan yang demikian tiada harus berlaku seperti tidak harus berlaku perahu berlayar pada daratan, sabda Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal 'ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Orang yang berakal ialah mereka yang menghisap, menghina dan menguasai dirinya, yakni menjadikan dirinya mengikut perintah Tuhannya, dan dia beramal untuk sebab mati. Dan orang yang lemah, yang cuai pada segala pekerjaannya, menuruti dirinya dengan segala keinginannya, maka ia tiada menegahkannya daripada perkara yang diharamkannya, dan ia mencita-cita pada Allah Ta'ala dengan pelbagai angan-angan. Ni dia nak, ini panggil T yang keempat. Ni T ini apa? Tipu diri sendiri. Scam. Dia tipu diri sendiri. Yang keempat, dia buat benda maksiat dan dia anggap tak apalah, nanti Allah tak ampun lah tu. Tipu diri sendiri. Tipu diri sendiri. Tu T yang keempat. Nampak tak? Oh, tak flip tadi sorry. Tak flip dah, tak mirror. Off mirror. Nampak? 5 penghalang taubat. Dalam live betul, yang dalam live. Take for granted, tagih, tangguh, tipu diri sendiri. Dia tipu. Dia menjanjikan diri dia dengan kemurahan Allah Ta'ala. Tak apa, kita buat ni tak apa, nanti Allah Ta'ala ampun. Allah Maha Pengampun. Tak apa, relax. Itu tipu diri sendiri. Yang keempat. Yang kelima, kelalaian dengan Allah. Maka di samping kecuaiannya pada mengerjakan ketaatan dan di samping kepatuhannya kepada keinginan, ia tiada membuat persediaan dan tiada bertaubat. Bahkan ia mencita-citakan pada Allah Ta'ala akan keampunan dan kemaafan dan dimasukkan ke dalam syurga. Di samping ia mengekalkan atas nasihat dan meninggalkan taubat. Kelalaian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kalau yang keempat tipu diri sendiri kan. Yang kelima ni tuan-tuan dan puan, lalai. Dia tak buat sebab, bahkan dia menceritakan pada Allah Ta'ala akan keampunan dan kemaafan. Dan berkata Sa'id bin Jubair yang dirahmati Allah Ta'ala, kelalaian dengan Allah Ta'ala itu bahawa seorang lelaki berpanjangan dengan mengerjakan maksiat dan mencita-cita akan diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tulul amal. Ini maksudnya tulul amal juga. Hati yang kelima. Bahasa Arab. Hati pertama bahasa Jawa. Ialah sini bahasa Arab. Tulul amal. Apa tulul amal? Bukan tolol ya. 5. Tulul amal. Bahasa Arab tulul amal. Amal dengan alif. Teja dan umi, tulul amal. Panjang ni tul apa? Panjang angan-angan. Tul panjang, tul zaman, panjang. Amal angan-angan, cita-cita, keduniaan. Relax buat dulu, relax. Tak apalah, nanti Allah Ta'ala ampunkan kita. Tak apa. Itu
pun sama kind of yang keempat juga, tipu diri sendiri lah. Sama. Dijanjikan kepada Allah Ta'ala. Lepas tu ni pun sama juga. Kelalaian dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sama juga. Dia waktu dia lalai, dia apa? Dia inginkan, dia panjang angan-angan. Angan-angan, berangan-angan lah. Tulul amat tu berangan-angan dia. Supaya diampunkan, dapat ampun daripada Allah Ta'ala. Tak apa. Kita kan baca kisah orang yang bunuh 100 orang tu dalam Nabi, kemudian dia nak bertaubat, tak apalah. Jadi tak apa, kita pun macam tu lah pun rasa dia. Dalam hati langsung tak ada keinginan nak taubat pun. Lain lah kawan tu lain, kawan yang bunuh orang 99 orang tu, 100 orang cukup kan tu kan, dia hati dia masih kuat lagi keinginan, walaupun dia cukupkan satu, dalam hati tu kuat nak pulang kembali. Itulah taubat. Dah ada dah sifat tu. Sebab the moment last sebelum dia nampak kita takdir Allah Ta'ala kan, tapi tak semua. Kita pun tak tahu adakah kita jadi sensitif orang tu. Berlainan orang, berlainan takdir dan tuan-tuan, berlainan dia punya ketentuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang tidak kita tahu dengan siapa pun. Jadi ya, 5 inilah menjadi punca seseorang itu dia bertangguh ataupun dia tidak mendengar-dengar untuk bertaubat, rasa nak pulang kembali. Hati tu dah mati rasa nak pulang kembali. Jadi kita kena, bila kelima ni ada pada kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala hilangkan. Tak ada, saya kena percaya tuan-tuan, insyaAllah tak ada. Cuma tengoklah mana kesalahan-kesalahan yang mungkin sebelum ni je. Macam saya katakan, kalau tak ada yang rosak, yang kecil, tak ada yang kecil, tuan-tuan, tengok apa pada hati kita dalam sehari ni, seberapa kerap kita rasa nak pulang kembali. Hati ni bila buat sesuatu, bila berseorangan, seberapa masa kita, kedekatan kita rasa rasa nak pulang kembali kepada Allah, ataupun kita masih lagi serabut dengan hal-hal duniawi. Cuba perhatikan balik, ada tak antara 5 ni? Okey, kalau ada, wujudkan apa? Sedar. Betul tak betul? Paling penting sadar kunci tuan-tuan. Lepas sedar apa anak? Lepas sedar apa? Lepas sedar apa? Proses untuk nak berubah. Lepas sedar apa? Menerima. Accept. Mana kata dia mengaku. Bila dia dah sedar dia buat satu kesalahan, ini satu kesalahan, dia mengaku itu sebenarnya tak elok benda ni. Dia jangan deny. In denial lah. Kalau dia in denial, payah nak bertaubat, payah nak berubah. Asalkan dia sedar dia buat benda tak betul, benda tak elok, mengaku kan. Barulah yang ketiga, apa dia? Apa yang ketiga? Kunci ke perubahan kan. Sedar, lepas tu terima, lepas tu pilih. Sedar, terima dan mengaku lah. Maksud terima tu mengaku sekali. Terima, lepas tu yang ketiga apa? Pilih. Buat pilihan tuan-tuan. Pilihlah mana satu, nak ubah tak nak berubah. Ada orang dia sedar, dia terima, tapi dia masih lagi memilih untuk kekal apalah, apa lagi kadang pilihan tu kat sini sebab tangguh. Dia tahu ini tak elok cakap macam ni ini mengumpat ni, tak elok ni cakap tentang orang ni. Dia sedar betul, dia mengaku, tapi pilihan dia cakaplah kali ni je contoh so what happened? Bila dia pilihan ada 2, sama dia nak ubah atau nak teruskan. Nak ubah atau nak teruskan. Dan dia kena clear tuan-tuan. Kenapa dia nak ubah? Kenapa nak, kalau dia tak nak ubah, dia nak teruskan, kenapa? Clear situ. Itu dia panggil big one. Kenapa nak ubah? Bila dia fikir nak ubah, 2 benda dia kena fikir. Satu, kesan positif kalau dia ubah. Apa dia dapat?
Kalau dia tak ubah, apa dia dapat? Kesan negatif. Negatif apa? Kalau dia masih sama lagi pakai macam tu, bayangkan nanti apa akan berlaku pada anak-anak yang mungkin saya doa dia buat macam tu, kena cucu dia, kan? Takut kalau kita nak wariskan perbuatan yang akan menyebabkan habis semua amalan dosa tahun depan ke anak kita, ke cucu kita. Kita nak putih mata macam tu je. Jadi bila kita sadar, tengok ini kesan, nah kau. Dan benda tu jadi pattern, betul? Aku kan dia kan jadi pattern tuan-tuan umpan ya. Dia akan menjadi corak. Setiap apa yang kita buat ni, kita cakap tuan-tuan umpan, bila diperhatikan dan didengari oleh anak-anak kita, cucu-cucu kita, dia akan diikut. Walaupun kita larang, yang lagi saya beritahu kan, walaupun kita larang, kita kata apa? Kau jangan buat biar abah anda buat pada ni. Kau jangan, kau tak boleh. Biar abah dia buat, contoh kan. Mana lagi berkesan? Perbuatan. Dan itu akan diwariskan tanpa sadar. Kita tak suka kan, waktu kita kocik berlaku benda tu pada diri kita tak suka, tapi kita ulang balik, repeat the same pattern, wariskan. Sebab apa? Sebab kita tetap kuat. Nah, kalau kita tak suka, stop the pattern, break the pattern, break the pattern. Pada anak, break the pattern. Ini pattern apa ni? Pattern, break the pattern. Kata salah apa ni, salah penceramah motivator, salah satu motivator seluruh dunia yang break the pattern. Ini tak mudah dibuat, tapi kalau kita berjaya buat, 7 keturunan selamat. Turunan. Kalau kita tak berjaya pecahkan, maka dia akan bersambung kepada generasi. Yes, sedar dia pilih. Barulah akan menentukan perubahan. Itu kunci dari perubahan ni. Sedar dia pilih. Bila dah ada lebih kuat kesan positif ataupun negatif tadi kan. Kalau kuat, barulah keinginan dia kuat. Tengok situ tadi. Kalau kuat keinginan dia ke arah perubahan, kuatlah. Kalau tidak, dia kembali balik kepada situlah. Kekal. Teruskan lagi. Dia sebenarnya bukan teruskan, dia bukan wariskan perbuatan saja tuan, puan-puan. Dia wariskan rasa juga. Dia mohon ada wujudnya perbuatan apa? Bercakap buruk tentang orang, dia ada rasa. Dia ada rasa tuan-tuan, ada kesan sebenarnya, dan kesan dan ada akibat. Mula selalu mengata orang, apa kita kata tu biasa perhatikan tengoknya, boleh kita kata tu nanti akan jadi balik. Kita tak tahu lah pengalaman tuan-tuan macam mana. Kalau kita kuat sangat mengata tentang orang, tentang anak orang, Allah Ta'ala akan uji balik. Pernah kita katakan tu menimpa pada anak kita ataupun cucu kita. Jadi pilih, terima. Okey. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita untuk membuat perubahan. Amin. Dia tak mudah, tapi bermula dengan kesedaran, percayalah, sedar, terima, dan kita pilihlah. Saya tanya kepada diri kita, benda ni bila sadar, semua internal, ya. Kita tak boleh pun tentang apa ni internal. Kita tanya pada diri kita sendiri secara jujur. Kita pernah melalui benda yang sama dari itu, bukan? Itu pernah dapat, dah buat, dah rasa pun dah. Ada yang kita nak repeat the same pattern. Kalau tak akan ubah yang lebih baik. Dia mungkin akan, dia perlukan kebenaran dari keberanian yang kecil, walau seketika keberanian kita dapat, kita nanti sebesar-besar perubahan kita akan buat, insyaAllah. Okey, baik. Ya, ada soalan kan? Habis ya? Dah habis dalam balik. Kita dah 5 sebab 8 sampai 3.